الحمد لله 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 الله أكبر 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 كبيرا كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنا نسألك الرضا والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وطيبا وحلالا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء الغني الله ونحن فقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الظالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اشفنا من كل داء وعافنا من كل وباء يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سددنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم
Boleh. Hari tu main dengar lah, ambil kamera pula dah. Oi, martabat dah naik. Ha? Dia ambil gambar. Sehari dia pun tersajak lah. Sebab dia sajak pakai lipstick jam. Mana kita mula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni hadis ke-105. Tajuk hadis pada malam ni mengingati mati. Malam ni kita cerita mati. Tak ada politik lah malam ni, kan? Tapi tak takut orang politik nak mati pula, kan? Muka surat 75. Kita langkau-langkau kita pilih-pilih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala akthiru dhikra hadhimil ladzat. Yang bermaksud hadis riwayat Imam Tirmizi, diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, perbanyakkanlah mengingati pemusnah kelazatan, dalam kurungan yakni mati. Nabi ajak kita tuan-tuan dan puan supaya senantiasa ingat tentang mati. Tak ada uraian pun. Tak apa, saya bawa ayat Quran dan hadis lain. Nak cerita bab mati malam ni. Jadi di antara pemusnah pada kelazatan ialah dengan mengingati mati. Bila kita sebut mati ni tuan-tuan dan puan, saya pilih ayat dalam surah Al-Anbiya, surah ke-21 ayat 35. Ini dalil kesemua kita akan mati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Al-Anbiya surah ke-21 ayat 35. Yang bermaksud setiap jiwa yang bernafas akan merasai mati. Yang ada nyawa ni mesti mati. Pokok pun mati tuan-tuan. Lepas tu pokok hidup tu, orang perempuan nak abang lah. Kalau nak potong ni, potong bagi putus terus. Jangan begitu kulai-kulai, Nabi larang. Sebab dia ada nyawa. Hampa kepok-kepok tinggal macam tu ya. Saya pernah bertemu dengan hadis tu. Kalau tak salah saya dalam jilid pertama Mustika Hadis. Dilarang. Sebab tu ketika perang, bila perang berlaku, peperangan berlaku, di antara yang tidak dibenarkan yakni memusnahkan tumbuh-tumbuhan. Sebab dia memberi manfaat. Paling tidak pun kan orang belajar sains, oksigen kan daripada pokok-pokok kan. Saya sains tak apa pandai kau.
Nak pandai apa tak masuk kelas, tak minat. Saya sign pandai satu sign ambil duit. Itu pandai. Sign sama tak pernah silap pun. Jadi tengok, tumbuh-tumbuhan yang masih hidup tu ada nyawa. Kalau nak patahkan dia bagi patah terus. Tak apa, jangan biar terkulai. Dilarang oleh Nabi SAW. Setiap jiwa yang bernafas akan merasai mati, kata Allah. Manusia, haiwan, kucing kesayangan saya dekat sebulan dah tak boleh, habis aku. Kucing tu tuan-tuan cukup kenal saya abang tu. Dia jantan, kau kembang. Mak dia beranak dia di rumah orang. Tu dia duduk makan tu. Tapi bila makan di rumah saya. Kalau dia berjalan ni, saya panggil nama dia, dia mesti berhenti lah. Beralih tengok, jawab salam lah tu. Saya dipanggil nama dia Kitty. Nyau dia bunyi. 3 kali panggil, 2 kali mesti dia menyut. Ni sebulan dah dia tak balik, tak main makan. Pagi-pagi saya duk panggil nama dia tak keluar pun. Tapi dulu tu lama dah, 20 tahun sudah. Kucing saya belah di Kuala Ketir. Lepas saya berhijrah pergi ke Sungai Petani, saya bawa dia. Yang tu hebat. Jantan juga. So, oleh kerana ekor dia kentoi, saya panggil toy. Kan? Dia hebat kau tidur sekali dengan saya. Dia tidur tengah-tengah. Bini saya belah ni, saya belah ni. Aku nak peluk bini aku tak ada can lah. Dia duduk tengah. Tengah malam, dia nanti cakap pintu. Dia nak keluar, nak berak. Yang ni hebat. Panggil nama dia. Seorang sahabat saya singgah. Saya tahu ustaz tengok lah, tu kucing saya tu. Saya nak panggil nama dia, saya suruh dia sayang saya. Ustaz tahu dia boleh. Tengoklah sekali. Panggil nama Toy, main balik kat abah ni. Panggil abah. Lari tu. Duduk tengah nak pergi main tu. Duduk tengah murat, tak jadi. Tinggal mak awak dah. Lari-lari. Sayang abah sikit. Dia punya sayang, tuan-tuan. Ya Allah. Tu yang paling terbaik lah. Hak saya belah. Dan sebab saya dengan kucing ni saya suka. Hak saya tak suka, tak payah. Take kucing. Tak mau busuk. Kucing tak apa. Jadi dia reti tu. Suruh sayang abah. Ustaz tu kata biang betul. Macam kucing sarkas kan. Kan? Pasal kita jaga dia semua. Tu dalam video orang tak. Tuan tu mati 2 tahun dah. Tiap-tiap hari dia pergi ziarah kubur. Sebab tu tuan-tuan, walaupun haiwan, jangan kita menzalimi dia. Dia ada nyawa. Kadang-kadang kita tengok Allah dalam video ni, saya tengok orang kapiak kawan Islam. Dia pijak anak kucing tu sampai mati. Dia pun bergilak-gilak, lalu pijak, terkeluar anjing mata. Ya Rabbi. Dia pun rakam lah tu, sonok ni kapiak ni. Jangan macam tu. Kerana mereka ada nyawa. Saya yakin kita duk bagi makan kucing ni, takkan mereka duk doa apa kat kita, tak tahu. Ya Allah ya Tuhanku, panjangkanlah umur Ustaz Ceroy. Lagi 30 tahun kan, nak tahu. Bagilah kesihatan kat dia, dia duk belah aku. Peruntukan makan kucing saja sebulan 500 untuk lauk dia. Tapi lah tak tahu, tinggal 5 ekor. Dulu sampai 16 ekor. Pergi mana orang tak tahu. Kita pun tak ada nak pergi tumpuan. Cuma pagi-pagi saya bagi dia makan. Kadang-kadang sampai subuh tu tuan-tuan saya punya letih, tak upaya sandak kat couch tu terlena. Tapi tak boleh lena nyenyak. Pasal apa? Teringat tak bagi makan kat mereka. Baiknya manusia yang bernama Syahrilung ni. Akulah tu. Hampa kadang-kadang sekok ikan terajam tu sampai tak ada mengucap 2 kalimah syahadah. Harap tu. Hambat kau tu satu kampung sekok ikan. Kami bagi makan sebulan 500 duit ikan. Ikan saya bagi mereka makan ikan kayu. Isi banyak, tapi ikan kayu ni ada juga kekurangan, menyebabkan mereka gatal bulu daripada duruk. Dia tinggal 5 ekor lah. Pagi-pagi kalau kita lewat bagi tuan-tuan standby lah. Pak buka pintu, saya kata saya buka-buka ni, pergi belakang. Dia faham tu, semua lari pergi belakang.
Kan? Saya tengok arwah abang ipar saya. Dia buka pintu tu, dia terkam, jangan masuk. Semua pakat duduk warna. Kata dengar cakap, tak dengar cakap ni manusia tu aku nak sepak bengkok. Kan? Dia kata jangan nak masuk, duduk dia tu. Sengap tunggu. Tunggu dia keluar. Tu dia kata kucing lah. Tu sebab zalim lah. Tuan-tuan bayangkan tengok, kalau buat zalim terhadap haiwan pun berdosa, bagaimana dengan manusia? Inilah kehidupan kita. Setiap jiwa yang bernafas akan merasai mati, dan kami akan uji manusia ini, kata Allah. Ingat elok. Sebahagian bisyar, yakni dengan kesusahan, kepayahan hidup. Sahabat saya tu tak pernah senang ingat-ingat saya. Kan? Saya dulu kita ada kerja, ada gaji tetap, senanglah. Bila saya berhenti, saya duduk kalau ketih, saya rasa je lah kehidupan susah. Tapi kawan saya ni, Allah, tak pernah senang. Tapi sabar situ. Lah ni kita dah senang balik, saya tak lupa kat dia. Kan? Ada lebihan rezeki, kita pergi bank, masuk akaun dia, bertelefon, pergi ambil, ada 200. Kan? Kita kena berkawan je, tuan-tuan. Berkawan ni bukan masa senang, sama-sama senang, syok. Susah pun kita kena sama-sama. Nah, tu yang duk bawa saya di Kuala Lumpur tu. Dia bawa teksi. Nah, lah mana ada flight, dia teksi airport. Kan? Kalau dulu international flight ni banyak, sehari banyak kan. Lah sehari satu. Mana nak bayar sewa teksi? Dan bayaran bukan banyak tak mana pun. Tengok dia nak pergi jarak mana. Anak 10. Tu 10, Tok Iman nak apa? Baru 4. Boleh pergi 12 dah ni. Kan? Ada orang bagi rezeki sikit, suruh cari orang susah. Tadi saya bagi kat dia. Telefonnya sonoknya ada. Terima kasih Ustaz. Bagi 300 buat belanja. Dulu suatu saya duduk di Kuala Lumpur, dia lah duduk bawa saya. Seorang lagi tu dah, alhamdulillah, akan jadi jutawan. Bawa saya lama tu, 20 tahun. Rezeki dia tuan-tuan, Tuhan bagi kat dia. Dulu dia bersusah. Ini kalau dia berjaya, Allah akan uji dengan kesenangan. Wal khairi, Allah akan uji dengan kebaikan, dengan kesenangan. Dia dapat projek pasiak, tuan-tuan, banyak. Saya akan tanya dia, masa mana handuk kira tuan-tuan dapat projek pasiak? Tapi oleh kerana Covid ni, dia slow sikit lah. Pasiak ada, bahan ada. Orang nak beli tu masalah Covid ni. Kan? Semua itu adalah, kata Allah, Allah akan uji manusia, sebahagiannya dengan kesusahan, sebahagian dengan kesenangan. Tetapi ingat, kepada kami, kamu semua akan dikembalikan. Mana? Kita akan mati juga. Itu ayat. Ayat yang kedua tentang kematian ialah Al-Ankabut ayat 57. Bunyi sama juga. Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Di belakang tu lain. Setiap jiwa yang bernafas akan merasai mati. Dia kata, Allah kata, kemudian kamu semua akan dikembalikan kepadaku. Bila tak tahu. Nah, orang kata dia tua dah, mati dah. Dia tahu muda mati tu. Tu ada seorang tua tu mana mati? Kan? Kan? Hidup sampai keluar. Semua berangan nak jadi lagi dan menteri. Dan nyanyok lah. Nah, duduk di rumah lah. Dah. Duit banyak dah. Kau ciak beliau. Hilang lah ciak beliau. Maknanya depa ni menteri darah tak habis. Walang kita. Kau ciak lo. Makan tak cukup. Tak apa lagi. Kan? Duduk diam-diam lah. Pergi tempah tasbih tu. Tok Imam, Tok Bilal, tasbih sok-sok bola bimpong 33 ketui. Sedap sikit kan? Dia banyak dah. Duk kalut dengan dunia lagi, ya Allah. Sedangkan umur dah lanjut. Kita kata yang tua ni selalunya mati. Tak muda mati dulu. Tengok kemarin dulu, adik kepada guru kami lah, sedih saya pun, saya tak dapat tengok. Saya tak kenal dia dah, tapi kenal dia lah sebab dia mengajar sekolah kami. Ya, nak kereta dia lah, nak kereta kak dia lah.
piantak kawan ke apa, belah balik, kena kat sidang lah, langgar pokok kan. Masa dia langgar tu, anak saya beritahu, dia masih bernapas ni, dia telefon kau dia, aku aksiden ni, hantarlah habaq asap kat keluarga aku. Yang peliknya dia tak buat kat keluarga dia buat kat kawan dia. Kawan tu telefon keluarga, umur 21, lepas tu meninggal, lepas dia telefon. Kereta tu barulah tukar kan. Dia hantar tu remuk tu tu saya katakan cikgu tu tak apalah, ambil lah kereta saya Wira dah kan, tak tahu dia boleh pakai, dia pandai bawa keadaan manual tu, takut dia duduk biasa dengan auto kan. Macam kita ni tuan-tuan reti ke semua, manual boleh, auto boleh, kapal terbang pun boleh bawa. Kapal terbang mainan lah kan, tolak main dengan cucu yang tu boleh lah kan. Nah, 21 tahun umur. Bila saya kata nak pergi kereta, saya menangis dalam telefon. Dia kata tak apa, nanti buka sekolah saya pergi jumpa kan. Itulah kematian tuan-tuan. Dia buat baik, dia pergi hantar kawan katanya balik seorang mengantuk. Sebab tu mengantuk ni jangan duduk terbiang lah. Saya paling takut mengantuk. Nah, Tuhan uji banyak kali lah. Sebab tu kuliah subuh saya semua saya tutup di belah Pematang Pau. Masjid Batu, Pematang Janggut saya tutup. Sebab 2-3 kali dah saya dalam duk bawa kereta tu, dalam duk ingat Tuhan terlelap. Pagi jatuh tengok betul dia pergi kat divider. Terkejut tu tak lena dah kan. Tu cerita dah. Jadi kematian ni satu kepastian. Kesemua kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bila kita sebut mati ni, saya nak bagi tahu, pertamanya kematian kita ini ikut ketetapan Allah. Ketetapan Allah. Kalau Allah kata untuk Bilal, si A ni, si Fulan malam ni 20 hari bulan, 20 berapa? 20 bulan. 10 malam lagi balik awal. Kita bukan tahu. Kemarin saya terkejut tak tuan-tuan. Saya pergi khutbah di Petronas Gurun. Tok Bilal azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Elok masuk tak mana tak syahadu. Prum, Allah payah aku kata. Mati depan aku pula, jam aku. Dia pening. Saya bukan teringat lain lah. Pasal kita ada tengok video banyak kan. Orang nak mengajak mati, orang semayang mati, ada mati dalam sujud. Allah. Ni kita nak baca ayat Yunus ayat 49. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'ah wala yastaqdimun. Ni dalil dia. Surah ke-10 Yunus ayat 49. Apabila ajal tu datang, kata Allah, satu saat tidak dilambatkan, satu saat tidak dipercepatkan. Dia akan berlaku tepat mengikut perintah Allah. Jadi kita tak tahu tuan-tuan, tak lagi ke, esok ke kan. Allah. Sahabat saya kalau tuan-tuan kenal, Ustaz Abdullah Isa, hari Jumaat. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, Allahu Akbar. Tengok ayat muka dia jernihnya, ya Allah. Dia mai Taman Seri Gedung tu. Dia duduk dalam bilik, saya nak pergi lah jumpa. Pengawal peribadi tak bagi mangkuk ayu. Nampak tak kenal aku ke? Kan? Aduh, kita nak pergi lah pegang tangan ulama kan. Tengok ayat muka, umur 93 tahun. Luar tengok gambarnya, Allah bersihnya. Pengarang kitab tafsir yang terkenal, banyak kitab-kitab. Di antaranya dia tafsir ayat-ayat hukum. Ayat-ayat hukum. Meninggal pagi Jumaat kemarin. Allah. Budak tu pun hari Jumaat kan? Adik cikgu kan? Ustaz Abdullah Izzah pun hari Jumaat kan? Allahu Akbar. Bahagialah depan tu. Tapi kalau acong mati hari Jumaat macam mana? Agak-agak macam mana? Ada tak orang Cina India mati hari Jumaat?
Takkan tak ada kot no. Tu agak-agak macam mana pula hukum tu? Saya berpegang senang. Qad aflaha man aslam. Sesungguhnya beruntunglah sesiapa yang Islam. Selama mana orang itu orang Islam, akidahnya tidak rosak, dia matilah hari apa pun. Apatah lagi kalau hari Jumaat. Masya Allah. Boleh kot no jawab tu no. Nah. Pasal mana yang ada mampu hari Jumaat. Kan? Buat ing tak tahulah buat hari Jumaat. Kan? Tapi yang Nabi sebut, orang yang beruntung hanya orang Islam, hadis Muslim. Cuma kita nak bagi tahu kematian kita mengikut ketetapan Allah. Kita baca dalil yang kedua. Kita ni pejuang-pejuang Islam ni, jangan takut pada musuh. Sebab musuh tak ada kuasa untuk menyebabkan kematian kita. Kematian kita ini adalah ketentuan Allah. Tuan-tuan, dalam hadis yang keempat, matan arba'in, kita di 40 hari pertama kita ni setitik air mani. 40 hari kedua jadi darah, segumpal darah. 40 yang ketiga segumpal daging. Masa tu Allah perintahkan malaikat mai tulis zat. Pertama rezeki dah. Banyak mana dia nak dapat, macam mana nak buat kerja apa. Yang kedua ajal dia. Tuan takutlah Tok Bilal. Orang ni Tok Bilal. Ni lagi Yahudi nak main terang ni. Tengok Tok Bilal belah dulu. Bukan percaya lah. Pasal saya kata kematian, kesemua kita ni kematian kita ditentukan oleh Allah. Hanya berlaku dengan izin Allah. Kalau tuan-tuan yang sebaya dengan saya ni, kalau tuan-tuan ingat dulu, ada seorang Presiden Amerika, nama dia Ronald Reagan. Ronald Reagan ni, dia adalah pelakon cowboy, cukup terkenal lah. Dia smart. Bila dia jadi Presiden Amerika, takdir dia jadi Presiden Amerika. Satu penggal lah, kalau tak silap dia. Dia pun tak dua penggal lah tuan-tuan. Presiden. Kita Perdana Menteri sampai mampu. Lagi tak mati, jadilah. Mereka tak dua penggal lah. Habis dua penggal balik pergi pencit. Ronald Reagan ni tuan-tuan, sewaktu dia menghadiri satu perhimpunan, ada seorang Allah ni main-main tembak berhadapan dengan dia. Kalau tak salah saya, 2 butir peluru, pang pang kena dada. Dia tak mati. Dia apa kata, ingat berlakon cowboy dalam filem dia tembak tak mati. Luar filem pun tak mampu. Tapi kita orang Islam, kita ada dari Quran Ali Imran ayat 145. Lagi saya buat contoh kedua. Ada orang tak mati tuan-tuan, sedangkan dia jatuh kapal terbang. Tu Imam biasa naik kapal terbang berapa kali? Tak ni. Kalau dalam negara kita kapal terbang paling tinggi dia terbang kat 16,000 kaki lah. 15 ke 16 sebab kapal terbang tu kecil. Kalau pergi Mekah tu saya nak itu Emirates apa lagi satu apa? Selain pada Emirates ada apa ni? Emirates ada satu no. Besar sungguh. Yang tu 25,000 kaki tuan-tuan. Kalau Malaysia takat 15 ke 16,000. Tu pun bila dia lalu kok berapa lah aku tengok kat pokok nampak tu, bila tak nampak. Tinggi. Wanita Czechoslovakia ni tuan-tuan, kapal terbang yang dia naiki tu 20,000 kaki. Terhempas. Semua mati kecuali dia. Tu dia. Patut semua mati ya. Kecuali dia seorang ya. Yang selamat. Kita baca Al-Quran Ali Imran 145. Jadi kita nak berjuang jangan takut. Sebab kematian adalah ketentuan Allah. Wa ma kana li nafsin an tamut illa bi idznillah. Adalah kitaban muajjala. Di penghujung dah.
Apa maksudnya? Makna satu nyawa tak akan mati melainkan dengan izin Allah, yang mana yang merupakan ketentuan, yakni daripada azali lagi. Tuan-tuan, 120 hari kita duduk dalam perut ibu kita, tolong tulis sat malaikat rezeki Syarilong, ajal Syarilong, kan, bila dia nak mati, kan, tengok-tengok, oh 10 hari bulan 12 tahun 2100, lambat lagi, kan. Lahir 1010 hari bulan 12 1954, mati insya-Allah 10 hari bulan 12 tahun 2100, lambat lagi. Kalau kita dapat tengok lah, Allah warak habis. Tengok-tengok sat lagi, Allah kuliah tak mau lah. Pegang tasbih, ya. Sebelah laju bunyi sebelah, ya. Sebelah lagi pergi mana? Tak tahu, kan? Oh tu tuan-tuan, nah, pasal tak tahu. Itulah keadilan Allah. Nah, Allah adil, dia tak bagi tahu. Kalau dia bagi tahu warak biar semua. Dia tak. Ustaz dia kata minggu depan aku tak pergi kuliah dah. Awak ustaz ngobrol pula, kami duduk tunggu ni. Hang tak tahu ke aku nak mati? Hang tak apalah lambat lagi. Dia kata saya tak lagi. Oh, hang lagi cepat je. Kan tu cerita dia. Nah, pasal tak tahu tu yang kita duk elok takkan esok. Makan sedap tidur lena esoknya, kan. Gelak kau kan. Nampak dah. Berisi balik lah. Malam topi tu kan. Pakai baju hitam kan. Walaupun pakai mask, saya boleh tembus muka tu. Ambil ilmu Superman, can see through. Orang putih kata dia boleh tembus tengok. Tu saya tengok, nak tengok hilang dah. Tu saya kata wali buat kau ni. Nampak sihat, alhamdulillah berisi balik, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah bagi kesihatan. Dia bukan susah tuan-tuan. Penyakit kita Nabi ajak tu tabung tu. Dawu mardakum bis sadaqati, ataupun bis sadaqah. Obatilah penyakit kamu dengan bersedekah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Nah, banyak sedekah. Minta ya Allah, sihatkanlah aku, panjangkanlah umurku dalam kebajikan. Dan Allah, kita duk demam-demam tu, dia ganti dengan kesihatan. Dia panjangkan umur kita. Umur pula ada keberkatan Allah. Nah, harap-harap macam itulah. Itu di antara maknanya kematian kita ini adalah ketentuan Allah dari azali lagi. Kita tak ada lagi tuan-tuan, siap dah semua sebenarnya manusia yang akan dilahirkan ke alam dunia ini. Syarilong, tarikh lahir 10/12/1954. Tarikh mati tak tahu bila. Tu mati. Kalau sampai masa mati. Tak sampai mata kena tembak. Orang putih kata point blank. Point blank ni makna berhadapan, berdepan. Kena tembak. Close range, apa faham tak close range? Close range ni jarak cukup dekat. Dua butir, pam, pam. Oh, habis semua. Bodyguard terkejut, tak sangka dia lagi hebat. Masa mana? Taulah Presiden Amerika ni semua takut mampu. Tu yang bodyguard ramai tu, kan? Tapi Tuhan Maha Kaya, dia tu boleh terlepas macam mana tu, dia keluar tembak, pam, pam. Tak mati. Allah. Nah, Ronald Reagan survive another assassin. Cakap macam tu. Papa nak ni. Selamat sekali lagi daripada cubaan dibunuh. Cubaan bunuh. Kan? Kalau mati dia kata assassinated. Telah dibunuh. Nah, pasal dah mampu dah. Tak mati. Ingat dalam filem orang tembak dia tak kena. Luar filem pun tembak kena, tak mati. Tu ayat dah. Biiznillah, kitaban muajjalah. Baik. Lagi satu nak tanya tuan-tuan tentang mati. Malam ni tentang mati ni mana? Politik tak ada malam ni. Kan? Cerita sajak, kita cerita sikit boleh sajak. Aku duk geram sajak lama dah tak? Apa tu dia belum kata geram pun duk fikir aku lain. Sajak ni kadang-kadang sekali tengok aku kenal juga Harim. Dia pakai telekong tu, dia pergi Mekah kan, segok pula tu. Aduh,
Dia lelaki tuan-tuan, semua orang lelaki. Kok dia pergi tukar jantina ke tak tahu. Dia biasa selok kain dia, tunjuk kat orang. Dia kata mana ada lelaki, dia tengok. Bila dia pakai seluar dalam, aku tengok bila video tu free kan. Lulak saja. Sampai lah pun cari tak jumpa. Kan tak kenal kan. Kawan cari tu geng dia apa? Kan boleh percaya kan. Kalau nak cari long start dah jumpa. Sajak cari tak jumpa. Nah. Baik, saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan. Bolehkah kita melarikan diri daripada kematian? Ya. Teh, anda pasti? Dalam macam ni adik. Balik sekali lagi suruh ayah buat pagar rumah kita keliling karan. Pagar karan, tanpa pegang shot, tanpa pegang, tak boleh masuk. Israel boleh tak masuk tu? Boleh tak kita lari dari kematian? Betul? Jangan sembang kari. Bagi dalil tengok. Ada hamba sembang kari. Betul. Jawapannya tak boleh lari dari kematian. Mana dia? Hang duduklah dalam rumah yang pagar karan sekalipun, malaikat dia masuk sofa tu. Dalil Quran An-Nisa surah keempat ayat 78. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Tu dalil dia. Di mana saja kamu berada, maut senantiasa mengejar kamu walaupun kamu duduk dalam benteng yang teguh dan kukuh. Nak habaq kita tak mampu melarikan diri daripada kematian. Kan? Ni cakap pasal mati ni, kan? Tak ia balik-balik Tok Imam kata, tak, ada seorang jemaah tadi duduk ingat kuliah Ustaz, mati lah. Siapa aku tak tahulah. Semua seriau. Nah, hampa ingat hampa hebat nah. Kisah ada satu kisah, benarkah tidak tak tahu, tapi dalam tafsir Dr. Hamka, seorang lelaki ni dia asalnya dia orang susah kan. Satu hari bila dia berjalan, dia bertemu dengan seorang soleh. Soleh ni orang yang yang beramal dengan ilmunya, mungkin Allah bagi kelebihan, dia ada firasat. Dia boleh tengok kita ni, dia tahu Allah ajar dia. Tak mustahil tuan-tuan, memang ada orang yang boleh kenal sifat-sifat manusia. Dia tengok kita, dia tahu dah cara cakap kita, cara kita berjalan. Jadi orang soleh ni bagi tahu kat dia, hang ni satu hari akan jadi manusia yang cukup kaya. Dan hang akan kahwin seorang wanita yang paling cantik dalam negara kita. Tu dia sonok dia, dah lah kaya, bini lawa pula. Tak keluar rumah dah apa pasal? Kan? Jemaat tak main dah. Tambah 2 SOP lagi tak main. Tak bawa tingkat jadah pun tak pergi masuk. Dia dengar kata-kata orang tu. Jadi dia pun mulalah melakukan satu perniagaan. Takdir Tuhan, dia jaya. Dia jadi kaya. Ini cerita mati nah. Dalam tafsir Dr. Hamka surah An-Nisa ayat 78. Dan takdir Allah yang kedua, memang dia kahwin wanita yang paling cantik dalam negara dia. Tapi dia teringat Pak Haji, orang soleh tu kata, malangnya isteri kamu ni akan mati disengat oleh labah-labah. Itu yang Dr. Hamka kek yang cerita ni. Dr. Hamka seorang, lagi satu saya baca satu rencana dalam bahasa Inggeris yang ditulis oleh seorang ustaz daripada Afrika Selatan. Dia pun tulis yang sama tapi dalam bahasa Inggeris. Dr. Hamka bahasa Melayu kita Indon. Jadi bila dia teringat tuan-tuan, hai, aku nak dapat bini cantik bukan senang ni. Dia akan mati disengat, digigit oleh labah-labah, ada racun. Jadi dia buat rumah dia tu Imam tinggi, jauh pada orang. Tu dia. Baca Dr. Hamka ada insya-Allah. Pada satu hari
sedang mereka bersantai, duk relax lah kot kan. Makan nasi ke, semayang zuhur kan, dia duk lah kot, relax sandar kan. Dia tengok-tengok labah-labah duk merayap. Terus dia teringat, Allah mak, aku buat rumahnya tinggi ni, dia boleh naik lagi. Dia bagi tahu kat bini dia, sebelum aku kahwin dengan hang, ada seorang soleh bagi tahu bagian-bagian tentang hang, tentang aku, kita akan berkahwin. Tapi malangnya hang ni akan mati disengat oleh labah-labah. Bini dengar-dengar, dia hampak kaki dia ke atas badan labah-labah. Masa itulah labah-labah mengeluarkan racun, tuan-tuan, mati. Inilah ayatnya. Betul ke tak? Wallahu a'lam. Dalam tafsir Dr. Hamka An-Nisa 78. Nak bagi tahu, tak ada manusia yang mampu lari daripada kematian. Boleh tuan-tuan? Ya? Saya pun buat nota kak, mana larat semua ingat. Lepas ni nak baca ayat, bukan nak baca hari. Cuma tengok tu kita tahu. Sebab itu kembali pada tadi, cuma hadis orang panggil apa? Matan hadis ni berbeza sikit yang saya hafal. Saya aksiru min dzikri hadhimin ladzat. Yang ni lain. Aksiru dzikra hadhimin ladzat. Saya min dzikri. Nah, Tirmizi juga. Itulah hadis ni susah tuan-tuan, yang meriwayatkan imam yang sama tapi matan yang berbeza-beza. Nah, kita bukan bidang kita baca sudah. Tuan-tuan pun bukan bidang tuan-tuan, dengar cukuplah. Kan? Hak kawan ni baca, hampa pakat dengar. Baik. Baik. Kita nak cerita tentang kematian. Bila kita mati, ada orang sangka, saya nak tengok ayat, saya kira ayat apa, saya tak apa macam mana ada ayat tu. Ada orang sangka tuan-tuan, bila mati saja dia kata habis kan. Dia sangka macam tu, kira tutup buk lah. Aku mati ni selesai masalah, tak ada apa lah. Betul adik? Selesai masalah. Kita dah buat zalim kat orang, kita tak pernah taat kepada Allah, selesai masalah tak? Tak. Dia seria nak mengaku. Saya akan tanya dia mana dalil. Dalil dia surah ke-40 Al-Mu'min atau Ghafir ayat 46. Ingat tuan-tuan, inilah dalil adanya seksaan kubur. Jangan duk sembang kari lah. Dulu Astora Jabat, kalau tuan-tuan ingat lah Astora Jabat, dia kata mana ada seksa kubur. Ramai orang hentam dia, perempuan termasuk aku lah. Kita dengar seksa kubur, surah ke-40 ayat 46. Nama surah Al-Mu'min ataupun Ghafir. An-naru yu'raduha, an-naru yu'radu 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan. Itu dalil dia. Ingat kata nah? Ingat. Surah apa dia kata? Surah 40 ayat 46 Mukmin. Mukmin buatlah ayat 46. Tuan-tuan ingat makna ayat dan tafsiran ayat. Mereka didedahkan kepada bahang api neraka pada waktu pagi dan petang semasa mereka berada dalam alam barzakh. Itu dia huraian. Ayat ini menjadi dalil tentang azab seksa yang akan menimpa orang-orang yang ingkar semasa mereka berada dalam kubur. Itu dia. Pasal bulan lepas dia juga bunyi. Bulan ni mana nak tutup takdir dah tu. Kalut. Tak apa, ambil bila dia bunyi bila sana. Lorak apa? Saya pun kadang-kadang buruk mak ayah ni tak tahu dia bunyi sendiri. Tak tak? Puas aku macam nak empuk lagi dah, aku tak reti. Tekan yang tu tak stop, tekan ni tak stop, tutup terus. Kita nak tutup pun takut kadang-kadang lagi kita silent lah kan. Ada mustahak ke kan.
keluarga nak beritahu apa ke kan. Sekali bini kata abang balik sekali beli kan tom yam sebungkus kan. Maklumlah sayang bini kan, duk tunggu lah dia nak minta apa. Tu dalil ada siksa kubur. Hadis riwayat Abu Daud. Dengar elok. Bila keluar, kita baca dulu hadis. Oh sedap sikit sebelum baca hadis ni kita baca hadis lain. Jadi bila seseorang tu mati, kita kena yakin apa sahaja yang kita lakukan di dunia ini, pertanyaan persoalannya bermula dalam alam barzakh, alam kubur. Jadi sebelum kita mati, Nabi dah bagi tahu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yasma'ul mayyita salasatun, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, fayarji'un nani wa yabqa wahid yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Apabila seseorang meninggal dunia, 3 perkara akan mengiringinya ke kubur. Siapa nak bawa dia pergi ke kubur? Ahluhu, ahli keluarga. Wa maluhu, harta. Wa amaluhu, amalan. Amalan baik, amalan tak baik. Semua pergi. 2 akan kembali. 1 yang tinggal tetap bersama-sama dengannya. Yang kembali ahli keluarga dan harta. Mungkin tuan-tuan tertanya, macam mana harta pi? Contohlah, masjid jauh, tempat kubur tu adik-adik main ramai. Naik lah motor arwah dah ada. Motor pun tengok cerai tak ada dah. Tu kata dia guna harta. Faham? Tengok kereta ke, traktor ke, dia tak ada naik traktor pergi kan, tak tahu kan. Tuan aku tak ada dah. 2 akan kembali. 1 yang tetap tinggal bersama-sama dengannya. Yang kembali ahli keluarga dan harta. Yang kekal amalannya. Amal baik, amal jahat, duduk sekali. Tuan-tuan. Jadi ceritanya bila kita disemadikan dalam kubur, berapa langkah? 3 langkah kot. 3 langkah yang orang langkah. Hadis Abu Daud. Datanglah malaikat tanya. Tuan-tuan ingat, di antara man rabbuka, soalan pertama. Tuan-tuan jangan habaq ke siapa soalan ni, supaya senang apa jawab. Hak tak main, jangan duk habaq. Faham tak? Banyak cantik walaupun hampa habaq. Yang nak jawab tu amalan, cik weh, bukan mulut. Man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Jawapannya saya abang jawapan dengan abang kawan tau. Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Jangan abang siapa mana tak main, biar percari kan. Tapi yang nak jawab tu tuan-tuan, amalan kita. Sekiranya sewaktu kita hidup di dunia, kita beramal, kita taat kepada Allah, kita sembah Allah, yang itulah nak jawab. Kan dalam Yasin ada, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surah Yasin ayat 65. Mulut tutup, tangan bercakap, kaki bercakap, telinga, mata, semua bercakap. Tu dia. Tangan kata ni, tangan ni lah ni pergi pangkah buat haprak. Aku ni pangkah PA saya dah. Jam. Tapi dulu aku pangkah BN, tapi BN baik dah. Lah aku pangkah BN lah. Contoh. Kan? Mulut tak boleh cakap kau weh. Tangan cakap. Kaki ni berat nak pergi masjid tu, pergi mana? Pergi karaoke. Tua-tua nak mati duk karaoke lagi. Jam tu jalan ke Kuala Ketir. Tak ada tak? Tepi jalan. Bulan Ramadan. Saya kata cerah masa depan, nampak mereka ni confirm dapat Lailatul Qadar. Saya balik dari ceramah, tua-tua orang nyanyi karaoke bulan Ramadan. Takat tengok TV tak apa lagi kan, tapi sampai duk menyanyi ni. Tapi setengah ustaz dia jenis warak TV tak tengok kau. Hampa tengok TV lah Muslimat.
Hari Isnin ni jangan lupa 22 hari bulan. Episod terakhir Marry Me Senorita Jananik. Wah, hampa tengok juga. Ingat aku pun. Aku syok pasal dia segak. Dia pakai tudung pula tu aku berkenan. Saya bukan duk tengok lama dah, tengok. Bila balik-balik depa duk wirid depan TV. Hampa tengok cerita apa? Tanyalah nak saya ni drama ni sonok ke abah ni. Mula-mula aku buat tak beli lah, berarak lah konon. Dia tak malam balik dua. Aku pun mula perkemat, bukan pernah syok dah dah. Hak lelaki tu, hak hero tu, dia nak kahwin sungguh lah dengan perempuan ni. Dalam kehidupan yang betul dia akan kahwin tak lama lagi. Lelaki tu nama apa tu? Syarilung apa nama? Takkan tak boleh tengok TV, tengok lah kan. Saya jenis-jenis ni saya kurang sikit lah. Maksud sampai semua tak boleh. Kadang-kadang kita nak tengok ke berita-berita, dia tak sampai warok sampai tak mau tengok langsung. Tak tahu siapa mati kan. Hari ni siapa mati? Mahathir mati dah bila? Itulah tak tengok TV. Tapi bukan Mahathir Mohamad, Mahathir lain. Ingat kau siapa dia? Kan cerita dia tak salah strict sangat. Saya forum perdana langsung ustaz kata, tak mau langsung TV. Aku tak setuju, aku balas kat dia. Kan? Saya balas kat. Saya ni kalau benda tak setuju saya cakap. Kan? Jadi dia tak apalah. Dia cara dia lah. Kita cara kita. Jangan sampai larut. Kan? Sampai mayang tambah-tambah hari duduk tunjuk time maghrib tu. Yang tu aku cukup geram. Hari ni pula episod terakhir pula tu dia. Kan? Tak tengok, kita duk ikut lama maghrib ni. Lalas mayang depan TV. Allah. Maghrib 5 rakaat. Aku tengok. Nak tunjuk lepas isyak lah. Macam tu tak apalah. Kena toknya nantilah bila esok insya-Allah bila Malaysia jadi sebuah negara Islam, insya-Allah kita akan sarankan benda-benda ni. Ataupun insya-Allah kalau saya jumpa dia Menteri Agama kami ni dalam plan Yayasan Islam ni Kedah nak pergi jumpa dia, nak buat satu program. Tak tahulah jadi ke tak. Jadi mungkin kalau pergi tu mungkin saya di antara depan nak bawa pergi lah. Saya nak saran kat dia lah. Kan? Buat cadangan kepada RTM kan. Tengok cerita ni patut badannya. Janganlah adegan-adegan yang tak senonoh kan. Kan? Buat cerita yang banyak pengajaran. Kan? Jangan duduk larus kan. Ni time maghrib, time tu dia pula nak tunjuk. Letih. Kan? Baik. Jadi tuan-tuan dan perempuan, jadi kita kata apa? Maknanya ada siksa kubur akan ditanya di antaranya hadis riwayat Abu Daud, man rabbuka wa man nabiyuka, dan siapa nabi kamu. Nak jawab macam mana? Suatu hidup di dunia mana pernah ikut nabi, selawat kat nabi benda hak. Nak jawab macam mana? Yang nak jawab tuan-tuan dan perempuan, amal-amal yang kita buat di dunia. Hak kita tanam ni hasil dia bermula dalam alam barzakh sampai kita bertemu dengan Allah. Itu di antara. Ada siksa kubur, ada juga apa nama tadi? Soalan-soalan. Malaikat. Baik. Kemudian tuan-tuan dan perempuan, Allah Subhanahu Wa Taala telah merakamkan. Ni yang kita nak perjelas sikit. Di antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sewaktu Nabi Ibrahim diambang maut, hampir-hampir nak wafat. Al-Baqarah 132. Dengar elok. Pesanan wasiat Nabi Ibrahim. Bekal merubah pulas ni tak ada kedai makan no. Hampa boleh hidup juga no. Patutlah hampa kaya tak makan di luar. Aku punya lapang lah hari ni. Pasal pagi tadi makan nasi goreng, lepas tu balik letih lena.
Lena pun cakap 45 minit, perut dia keroncong. Bangkit-bangkit, basuh baju lah. Memang saya dah basuh baju lama dah, tuan-tuan. Maklumlah, suami misali. Contoh-contoh kan. Dasar orang-orang ada kedai tom yam kan tu. Betul tak? Orang paduk tani tak tahu. Kan? Belakang bangunan baru kan. Alhamdulillah makan sedap pula. Pasal apa sedap? Ada orang tolong bayar. Aku kalau tahu tadi aku order macam-macam. Tak tahu, tak sangka. Elok nak bayar kata, ustaz, budak tu kenal dah. Ustaz, orang bayar lah. Alhamdulillah. Awak lah hantar bakwai, kita dah siap kak 3 rasa. Ni dah masuk dalam pasal lega lah. Pagi tadi pukul apa saya makan? Pagi balik kuliah subuh makan. Tak ada apa, saya pun kalut nak kereta rosak lah apa semua. Baik. Ayat dia wasiat Nabi Ibrahim dan cucunya Nabi Yaqub, Al-Baqarah 132. Dengar elok ni sebelum kita nak mati ni. Wa wasa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya bani innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kenapa Allah rakamkan kisah Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim bukan sezaman dengan Nabi Muhammad. Untuk kita, tuan-tuan. Apa dia wasiat? Nabi Ibrahim dan Yaqub, cucu dia. Nabi Yaqub pun ketika nak wafat, dia panggil anak-anak dia, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagi kamu, maka janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Ni pesanan wasiat 2 orang insan pilihan Allah kepada anak-anak mereka, pastikan kematian kamu mati dalam Islam. Untuk kita, Ali Imran 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu pada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Tu dia. Mari kita dengar pesanan Nabi. Yang tu pesanan Allah. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ke-24. Hadis ke-24. Matan Arba'in. Nabi kata apa? Fa'alaikum bis sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Walaupun makna dia agak berbeza, tapi pemahaman dia, saranan dia benda yang hampir sama. Maka berpegang teguhlah kamu kepada sunnahku dan sunnah para sahabatku yang mendapat petunjuk. Kemudian gigitlah dengan gigi geraham. Tahu gigi geraham? Tak ada gigi ni tu imam, makan apa pun tak percaya. Cuba pergi cabut, jenuh lah. Daging pula keras, luluk 3 tahun tak habis. Tapi bagi dia lumat gigi geraham. Apa maksudnya? Walaupun masyarakat membenci kita, kemungkinan keluarga menyisihkan kita kerana kita berpegang teguh dengan ajaran Islam, kita bercita-cita nak mati dalam Islam, maka tak usah layan apa, pegang teguh dengan agama Islam. Islam pegangan hidup kita. Kalau tadi 2 ayat Quran, ini hadis. Kenapa? Kenapa kita perlu mati dalam Islam? Adik jawab. Jawab. RM1, 1 saat di sekarang habis. Saya baik tak jawab, kalau tak obat tunggu. Ini cerita mati tu. Pasal apa kita kena mati dalam Islam? Jawapannya Al-Quran dan hadis. Al-Quran Al-Baqarah ayat 111 112. Ingat elok. Ada 2 golongan manusia ataupun 2 golongan bukan manusia lah, puak. Wa qalu
la yadkhul bukan dia. Macam mana tu? Ada. Wa qalu la yadkhul jannah ana. Lan kan? Dah nak. Wa qalu la yadkhul jannah illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Itulah jawapan esok orang tanya kita, pasal apa apabila kita kena mati dalam Islam. Ni jawapannya. Kerana puak Yahudi dan puak Nasrani pernah mendakwa mereka ni adalah ahli syurga, kami ni penghuni syurga. Yahudi kata kami saja, Nasrani tak akan masuk. Nasrani kata kami saja, Yahudi pun tak masuk, Melayu lagi tak masuk. Hari tu dia kata dia yang boleh masuk. Tuhan cabar kedua-dua puak tak guna ni, musuh utama umat Islam, Yahudi dan Nasrani. Apa bukti puak hampa ni layak masuk syurga aku? Bawa bukti. Mereka tak boleh nak bawa bukti. Kemudian Allah bagi bukti sebagai jawapan siapa yang akan masuk syurga. Jawapannya ialah orang-orang Islam. Sebab tu kena mati dalam Islam, bang. Nah, kerana yang bakal menjadi penghuni syurga hanyalah dari kalangan orang-orang Islam. Apa maksudnya? Nama Muhammad. Tapi kalau Muhammad pun kaki ekor, orang Islam maknanya orang yang tunduk dan patuh mengikut segala perintah Allah. Bila dia mati dalam keadaan sedemikian, mati Islam, dia taat suruh Allah. Itu yang kita dipesan tiap-tiap jemaat. Lama dah tak baca khutbah ni, ada 5 tahun. Dah banyak tempat lah mula panggil balik lah khutbah. Dah Covid ni reda lah kan. Tapi yang duk teruk Selangor tu, Langok dekat setahun tuan-tuan, duk merah tu kan. Orang perempuan pun merah juga kan, 10 hari 2 minggu. Ni sampai setahun merah, tak minyak apa lah. Aduh, letih Selangor tu, saya tak mau pergi. Memang tak mau pergi tu. Ada orang telefon Datuk Seri Pak Idris, bukan dia Yusof. Ustaz, bila nak mai? Dia orang Pulau Pinang. Bila nak mai? Tak mai Datuk Seri. Segan lah, duk merah kata dia kan. Risiko tinggi, cari orang lain. Tak apa, Ustaz mai lah. Kami atok lah dalam area saya, ada Korea saya. Dia pengungsi kalau tak silap lah. Bukan apa panggil apa, dia lah pengungsi masjid. Nah, tuan-tuan. Jadi siapa-siapa yang sewaktu hidup di dunia dia mematuhi segala perintah Allah, suruhan dilaksanakan, larangan ditinggalkan, itulah ahli syurga. Sebab tu kena mati dalam Islam. Tak cukup dengan ayat Quran, kita bawa dalil hadis. Hadis pun kata benda yang sama. La yadkhulul jannah illa nafsun muslimatun. Hadis ni Imam Muslim. Kalau kita Imam Muslim hadis tu hadis ke-89. Tak akan masuk syurga kecuali orang-orang Islam. Bukan nama Muhammad. Acong tak bang. Ling Guan Eng. Tapi dia Islam yang beriman. Syurga. Tapi dia kafir dengung. Kafir harbi lah tu. Nah, jangan keliru lah. Ahli syurga kata Nabi ialah orang-orang Islam. Makna Islam, orang yang tunduk dan patuh mengikut segala perintah Allah. Segala perintah Allah makna dua ya. Perintah Allah ni ada suruhan, ada larangan. Hak dia suruh kita buat. Berapa belas bulan? 13 bulan 4 kita akan mula berpuasa. Raya bila? Raya. Tak tengok ambil warak. Orang dapat kalender tengok raya dulu. Pasal nak pergi buat baju dah. Tak ni tak dan saya buat jubah baru dolai tu. Buat di Sungai Bakap lah tu. Balik Perak minggu ni nak singgah abang dia, kalau dan siap baguslah. Kan? Selalu dia ada buat Kuala Lumpur cantik kan. Ni orang Kuala Lumpur Indon buat ni.
Saya dah buat kat Indo ni 30 line lebih sampai dia pening. Tunggu dia. Tiap-tiap bulan saya turun KL buat 2 line. Baru kenal dia 2 tahun dah. Tapi jodoh pendek kan, bukan dia mati. Pasal zon merah tu lah saya tak pergi lah. Saya selesa tu saya bawa contoh ni. Pasal dia ni pun pandai buat je, tapi saya kata ikut sukatan ni elok. Dia kena pakai smart dia. Kita naik atas mimbar baca khutbah kan. Bukan dia boleh pakai selekeh kan. Kepiah pun smart tu. Hang tahu apa duit ni? Ingat RM3 lah. Hang tu RM10 lah. Ni 160 hang tahu tak? Dari satu tu 210 lah aku naik. Dia buat 2 pin lah 210. Siap pun nama Syarilun, takut orang curi. Kalau ada gagah popok curi pin sepak abang ni, nama aku duk ada di kepiah tu. Syahril. Kiri kanan kan. Melayu kata apa? Allah membeli, menang memakai. Tapi sungguh 6-7 tahun tahan. Bila ada lusuh baru saya tukar. Saya duk ada 7 kot. Dulu ada kat 10. Hak le lusuh lah. Kan? Dia basuh pada cara tuan-tuan ni. Kepiah main ni. Yang seronok saya penguasa plan. Dia kata kalau rendam tak boleh rendam macam tu. Dia kena rendam kot macam ni. Aku duk fikir ada apa pasal apa tak boleh rendam macam tu kan. Dia kata tak tahu lah macam-macam. Kena pakai shampoo. Apa pakai shampoo? Sponge. Kan? Malulah mahal. Ada imam RM10 lah. Balik awal. Nah, kena pakai smart. Jadi cerita macam tu. Mau tak mau, kita suka tak suka, 13 April 1 Ramadan. 12 jam tak boleh makan. Siapa perintah? Allah perintah. Itulah Islam. Tak tahulah mungkin tahun ni cuaca panas agak kan. Biar mulut pun dah pecah dah itu kan. Beli gel tu. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan, itulah kematian. Jadi buatlah persiapan bekalan akhirat kita supaya bila kita kembali bertemu dengan Allah, kita adalah golongan yang insya-Allah. Saya nak baca agak ayat ni bagi kak. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Suratul Fajri, Al-Fajr ayat 27 hingga 30. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Tenang macam apa? Tuhan suruh dia buat. Tuhan larang dia tinggal walaupun merugikan dia. Tu kata jiwa tenang. Kembalilah kamu kepada Allah dalam keadaan redha lagi diredai. Kita redha dengan ketentuan Allah, Allah redha dengan kerja buat kita. Fadkhuli fi ibadi. Allah panggil, masuklah kamu ke dalam golongan para hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam syurgaku. Adik tahu tak? Masuklah kamu ke dalam golongan para hamba-hambaku. Siapa dia? Kita ni nak digabungkan dengan siapa adik? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. An-Nisa 69. Siapa-siapa yang sewaktu hidup di dunia, dia Islam, dia patuh, dia taat, dia Allah akan seru, mai duduk dengan para hamba-hambaku. Allah. Minan nabiyyin, para anbiya, siddiqin, orang seperti Sayyidina Abu Bakar, syuhada Sayyidina Hamzah, dan salihin, ulama-ulama macam ulama yang meninggal baru ni, Muhammad Ali As-Sabuni. Allah, tengok moyak muka dia. Tengok muka dia pun masa dia mai tu pun dia tak apa larat lah. Kan? Dengan janggut dia putih. Bersih dengan ya Allah. Jadi kita harap jadikanlah, usahakanlah diri kita sewaktu hidup di dunia ni taat kepada Allah, ikut ajaran Rasul, beramal dengan penuh keikhlasan. Mudah-mudahan kita juga akan mati husnul khatimah insya-Allah. Jadi tanda nanti dulu. Jadi bulan depan tak ada kuliah sebab Ramadan. Hampa pernah dengar lagu Ramadan tak? Sedap lah. Pernah dengar? Tak pernah dengar? Mai pasang ni. Tak sebentar aku nak sembang. Tak nak? Boleh? Hampa dengar? Sedap. Hampa tak dengar lagi. Bahang.
Dengar lagu Ramadan ni. Tu ya. Yang ini ceramah. Silap. Alamak, padam dah tuan-tuan. Tak ada rezeki hamba. Nanti saya main lah. Kalau tak saya buram ni, macam mana aku boleh pergi padam tu? Ada tak? Tu dia nak beli awal tu tuan kata ada orang. Aku tahunya. Dah ada sudah dah. Aku nak mau pasang. InsyaAllah next. Jadi kita ada tazkirah kan? Malam ikut giliran saya kalau macam mana? Tak dengar? Boleh subuh tak boleh? Ada orang dah abang tu. Han tak baca ke WhatsApp, han kata okey. Dia ni pun nak kenal aku dah ni. Aku tak padam dengan hang, jangan jaga sikit. Dizat. Lagi kita tengok leh. Pasal ni nak balik makan dah ni. Dia minta dana abang kita. Tak apa, lagi kita bincang dulu apa pun tak apa, tak ada masalah. Tapi subuh memang tak boleh. Sebab subuh minggu ketiga saya di Taman Keladi. Yang tu memang kuliah subuh bulanan. Baik, jadi sekadar tu tuan-tuan. Jadi macam biasalah, siapa-siapa yang nak beli produk-produk tu apakah ada di luar, kita tangguh majlis dengan membaca tasbih kafarah suratul Asr. Asyhadu an la ilaha illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya kata